Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. Kita masih lagi menganalisa dalil-dalil yang lazim dikemukakan oleh pihak yang pro kepada zikir berjemaah. Maksud zikir berjemaah ialah berzikir beramai-ramai dengan suara yang kuat dan serentak. Sebelum itu, daripada video yang lepas, saya mendapat satu maklum balas bahawa bukankah amalan secara berjemaah lebih baik berbanding amalan secara bersendirian? Maka saya katakan, jika ia merujuk kepada urusan dunia dalam rangka membantu objektif agama ataupun sesuatu yang dituntut oleh agama, maka mungkin sahaja secara berjamaah adalah lebih baik berbanding bersendirian. Seperti bekerjasama dengan mana-mana NGO dakwah atau kebajikan. Berarti beberapa orang bekerjasama dalam satu NGO atas misi dakwah, atas misi kebajikan. Dan dakwah dan kebajikan ni adalah sesuatu yang memiliki objektif ataupun tuntutan dalam agama. Maka dalam kes seperti itu, berjamaah mungkin lebih baik berbanding bersendirian. Akan tetapi jika ia melibatkan urusan ibadah kepada Allah, maka berjamaah atau bersendirian adalah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukannya berdasarkan dalil akal bahawa ia adalah lebih baik. Solat sunat misalnya, ada yang secara berjemaah seperti solat sunat 2 hari raya. Ada yang secara bersendirian seperti solat sunat qobliyah dan solat sunat ba'diyah. Dan ada yang secara berjemaah pun boleh, bersendirian pun boleh, seperti mana solat tarawih dalam bulan Ramadan. Apabila dalil Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dalam kes ini As-Sunnah mensyariatkan solat sunat qobliyah dan ba'diyah secara bersendirian, kita tidak bolehlah pula berkata ia adalah lebih baik secara berjamaah kerana berjamaah lebih baik daripada bersendirian. Tak boleh begitu ya. Jadi apabila ia melibatkan ibadah kepada Allah, hendaklah kita ikut dalil, dan apa yang disebut oleh dalil itulah cara beribadah yang terbaik, itulah cara yang Allah mahu kita beribadah kepadanya. Demikian juga dengan ibadah zikir. Ayat 205 surah Al-A'raf, hadis Abu Musa Al-Ash'ari dan hadis Muawiyah yang telah kita bahas secara mendalam sebelum ini jelas menunjukkan bahawa zikir disyariatkan secara bersendirian dengan suara yang perlahan. Apa yang berasal daripada syariat Islam yang tulen, itulah yang baik, lagi terbaik. Tidak boleh kita mengubahkannya kepada berjemaah atas teori akal, kononnya ia adalah lebih baik. Okey, sekarang kita masuk ke dalil kelima yang sering dikemukakan untuk zikir berjamaah, iaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4868 atau penomboran lain, hadis nombor 2700, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa haffazhumul malaikatu wa ghashiyashumur rahmatu wa nazalas alaihimis sakinatu wa zakarahumullahu fiman indahu. Bermaksud, tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka dinaungi oleh para malaikat dengan sayap mereka. Sayap malaikat tu, mereka diliputi dengan rahmat dan diturunkan ke atas mereka sakinah, ketenangan, dan Allah mengingati mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Baik, berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih, mereka yang pro kepada zikir berjemaah berkata, tengok dalil yang jelas bahawa boleh berzikir, boleh zikir secara berjamaah dan ada keutamaan, ada anjuran besar untuk zikir secara berjamaah. Okey, jawapan kita pula ya. Perkataan kaum dalam hadis ini memang merujuk
ataupun menunjukkan kepada orang ramai. Namun persoalannya, bagaimanakah sepatutnya orang ramai itu melaksanakan zikir secara berjemaah? Semata-mata adanya duduk berjemaah, okey? La yaq'udu qaumun yazkuruna Allah, semata-mata disebut tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah. Tak boleh kita secara automatik berkata, ini dalil zikir berjemaah secara kuat, dengan suara yang serentak. Tak boleh automatik macam tu, ya. Maka jawapannya untuk kita mengetahui hadis ini ialah kembali kepada adab berzikir yang dijelaskan oleh ayat 205 surah Al-A'raf, hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan hadis Muawiyah. Ingat tak lagi hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang secara ringkasnya, yang telah pun kita kupas sebelum ini, secara ringkasnya pasukan umat Islam beramai-ramai dalam satu ekspedisi perang dan mereka bertakbir secara kuat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka untuk berzikir secara perlahan. Ekspedisi perang tu bukankah baik untuk bertakbir secara kuat dan beramai-ramai untuk menaikkan semangat? Tetapi tidak sedemikian. Sesuatu yang baik dalam ibadah bukanlah dengan logik akal, tetapi berdasarkan dalil. Kemudian hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, ingat lagi tak? Secara ringkasnya, setelah pun kita kupas panjang lebar sebelum ini, secara ringkasnya, ya, di mana para sahabat sedang duduk dalam satu bulatan, dalam satu halaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya kepada mereka, sedang buat apa ni? Mereka menjelaskan bahawa mereka sedang berzikir. Jadi inilah yang kita katakan sebagai majlis zikir. Sebab majlis itu sendiri perkataan asalnya duduk, okey? Majlis berzikir. Namun mereka ini berzikir secara perlahan tanpa menggoyang-goyangkan badan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan, sehingga baginda perlu bertanya. Seandainya mereka berzikir dengan kuat, La ilaha illallah, La ilaha illallah, atau dengan menggoyang-goyangkan badan secara serentak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jauh nampak akan tahu bahawa mereka sedang berzikir. Tak perlu baginda datang dan tanya, tengah buat apa ni? Okey. Jadi maaf. Demikianlah, ya. Tidak boleh membaca satu hadis, sebagai contoh hadis ini, dan mengabaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Baik, demikianlah analisa kita terhadap dalil-dalil, 5 dalil semuanya yang lazim dikemukakan untuk zikir secara berjamaah. Seterusnya kita akan masuk ke bab zikir selepas solat fardu, selepas solat fardu berjamaah. Apakah ia secara bersendirian atau berjamaah? Apakah ia dengan suara yang perlahan atau kuat? Jika ia secara berjemaah dan secara kuat, maka ia merupakan satu pengecualian ke atas dalil-dalil yang lain. Maknanya ibadah zikirnya secara asasnya, secara umumnya ialah secara bersendirian dengan suara yang perlahan, kecuali solat berjemaah. Okey, ini sebagai contoh. Nanti kita akan analisa terlebih dahulu dalil-dalil tentang zikir selepas solat berjemaah dan khilaf yang ada tentang amalan berzikir itu. Seandainya ada khilaf, ya, insya-Allah kita jumpa lagi sambungan siri penjelasan buku saya ini. Baik, sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.